Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini cikgu nak sambung dengan unit 2 bertajuk Ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Dalam unit 2, persoalan pertama yang diajukan ialah bahasaku global, jati diriku global. So there are two words here, global and local. Bersetujukah anda? Okay, apakah dia? Semua orang tahu apa dia global. In this chapter kita akan go through lebih mendalam what is global. Okay, cadangan nilai untuk bab ini seperti biasa ada 5: kepercayaan kepada Tuhan, hemah tinggi, harga diri, nilai toleransi dan nilai patriotisme. Oh, minta maaf, tak berapa nampak ni. Okay, 5 nilai ni pada muka surat 17. Okey. Apa dia global? Global ialah satu istilah yang digabungkan daripada perkataan global dan local. Local means tempatan. Global means antarabangsa. Perkataan global pada dasarnya membawa maksud sejagat, manakala perkataan local membawa maksud setempat. So international and local combine to become global. Individu global bermaksud seseorang yang mampu berdaya saing pada peringkat global tetapi berakar umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal, iaitu tempat tumpah darah sendiri. Terdapat beberapa ciri individu global seperti di bawah. Okey, ini adalah ciri-ciri individu global dalam buku teks muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey. Berdaya saing. Kenapa berdaya saing? Mampu bersaing pada peringkat lokal maupun global. Lokal mestilah dah tentu confirm menjangkaui semua orang lain, sebab tu dia boleh pergi globally. So, nombor 2, memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf global. Itu berdaya saing. Yang kedua ialah ciri global ialah jaringan dan jalinan global yang baik. Menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Okey, kita akan go through lebih mendalam nanti. Mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal dan global. Ini keyword sini. Mampu berkomunikasi. Of course, selain daripada kemahiran yang kita ada untuk bersaing di market international, communication is very important. That means must have a very fluent English. Let's say if you want to go to English market lah. Kalau you nak pergi ke French, of course you kena pandai berbahasa French. Kalau you nak open a restaurant in Japan, of course you have to fluent in Japanese. Okay. Jaringan, network tu yang penting. So selain daripada you pandai, you ada kepakaran tertentu, you ada kemahiran bertutur dengan baik. Yang ketiga ialah jaringan, network. Macam mana you nak build up bridge to the world. Jati diri yang kukuh, so itu adalah ciri yang ketiga. Menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri. Berfikiran positif dan optimis. Ini sangat penting. Kalau you nak berada diri you dalam masyarakat antarabangsa, diterima di peringkat antarabangsa, you kena berfikiran positif dan sentiasa optimis. Jangan jadi pesimis. Optimis ni apa? Sentiasa berfikiran rasional, sentiasa berfikiran baik, sentiasa memikirkan benda yang positif berlaku di sebalik setiap perkara. Seterusnya ialah kemahiran teknologi maklumat. Of course, ini kalau pada generasi yang milenial, ini tak ada masalah. Mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Millennial boys should have no problem. Mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang menggugat jati diri. Ya, ini maybe akan menyebabkan ada masalah, iaitu
penyalahgunaan teknologi maklumat. Ini bukan satu benda yang kita nak go through lebih mendalam dalam chapter ni, tapi penyalahgunaan teknologi maklumat adalah satu benda yang serius juga buat masa ini. Kadang-kadang cyberbully, hack data orang, gunakan privacy, menyalahgunakan privacy orang. So ini ialah penyalahgunaan teknologi maklumat. So cikgu nak bagi contoh dalam web. Okey. Ini cikgu cari dalam terbitan daripada sourcechili.my pada February 1, 2018. So sebenarnya tanpa kita sangka-sangka dalam bidang entertainment, ramai juga orang Malaysia yang masuk sehingga peringkat antarabangsa. Antaranya ialah penyanyi bernama Yuna. Dia sangat suara dia sangat sedap dan suara dia bersifat global, means bukan orang Malaysia saja rasa suara dia sedap. So the whole world, especially the westerner, rasa suara dia tu masuk dengan lagu-lagu English. Okay. Henry Golding, bintang filem Crazy Rich Asians yang mengamalkan tradisi Iban. So siapa yang pernah tonton Crazy Rich Asian, satu komedi filem yang quite good. Boleh memberi banyak pengajaran juga filem ni. Kalau siapa belum tengok, boleh tengok. Siapa dah tengok pun boleh tengok lagi sekali untuk seronok-seronokkan diri. Okay. Henry Golding adalah dia membesar di Sarawak dan 5 tahun menghabiskan zaman kanak-kanak di Terengganu sebelum berpindah ke England. So pada umur 21 dia kembali ke KL dan aktif dengan dunia penyiaran. So masuk dalam bidang entertainment. So Henry Golding suka tempoyak. What is tempoyak? Some of you might not know what is tempoyak. You can Google it, and after that you can buy it and taste it. For some it might be terrible, but most of the people thinks tempoyak is very good. Okay. The second person, ini ialah Henry Golding. Henry Golding, yeah, correct. Okay. Yang ketiga ni kita ambil ialah James Wan, pengarah filem The Conjuring. Siapa sangka pengarah filem seram, The Insidious and The Conjuring. This person, James Wan, so datang dari Malaysia, lahir dari Kuching, Sarawak, berpindah ke Perth, Australia. So dia orang tempatan tapi telah pergi ke market global. So inilah ciri-ciri global yang kita tahu. Sebab apa? Dia masih sukakan durian. Siapa yang tak sukakan durian? Okay. Menampak macam dia sedang memegang Musang King. Kalau tak Musang King, itu ialah IOI. Sedap ni. Memang sedap. Okay. Seterusnya ialah Nasaruddin Muhammad Yusof, the first person to get Nobel Keamanan. Okay. Sangat hadiah Nobel Keamanan. Bekas anggota tentera Malaysia, bekerja di OPCW di Belanda. Dia adalah pakar senjata dan kimia. Sepanjang pengalaman dirinya, dia berasa lebih menghargai Malaysia berbanding sebelum ini. Of course, itu adalah satu perasaan yang patut kita rasa once kita berada di luar negara.
Okay. So sesiapa yang pernah ke luar negara untuk tempoh yang panjang, bukan bercuti, it means maybe pergi ke luar negara untuk tempoh lebih daripada 1 bulan ataupun 2-3 minggu lah, lama lah, meninggalkan negara Malaysia, paling you rindui bila berada di luar negara ialah foods, Malaysian foods, nasi lemak, roti canai, mi kari, what else, tosai. Bukan semua tempat boleh dapat. So, dan rasa dia pun di Malaysia ni lebih sedap lah berbanding di overseas. Itu baru cerita bahasa, belum lagi dengan kawan-kawan yang you nak sembang. So, nanti itu kita akan berbual lebih lama secara offline lah. Okay. Yang kelima sekarang, Dr. Amani Salim, Ketua Projek dalam Program Satelit NASA. So, Dr. Amani pun berasal daripada Malaysia. Pernah sekarang ni angkasa telah pergi ke ISS. Dia bekerja sebagai academician di University of Purdue. Dan ini adalah gambar dia bekerja dengan NASA. Okay. Kiki Poh, Ketua Projek Lakaran Filem Animasi Cars 3. So Cars 3 ini juga berasal dari Malaysia. Bukan, ni Kiki Poh ni pun berasal dari Malaysia. Mereka masih sayangkan Malaysia. So selain tu, cikgu ada cari lagi tadi, anak Malaysia jadi jurutera bendali fluid engineer dalam Petronas Mercedes AMG Petronas Formula 1 team. So this team sudah menang 7 kali berturut-turut F1. So one of the fluid engineer ialah Malaysian. You boleh tahu daripada gambar ni which one is Malaysian. Of course the shortest one. Okay. So kita sangat berbangga lah. Nama dia Di Liao. Okay. Selain itu, banyak pakar-pakar perubatan masih bekerja di luar negara. Mungkin atas faktor bayaran, gaji. Kemudian mungkin atas faktor standard of living, gaya hidup di luar negara yang lebih selesa. Okay. So kita beralih ke muka surat 19. Sikap individu global. Apa dia sikap orang yang berjaya di peringkat antarabangsa tapi masih mempunyai jati diri Malaysia. So dia pertama sekali ialah mengutamakan budaya asal. So apa dia? Dia sayang adat dia sendiri. Sebagai contoh, dia tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang let's say kita sebelum masuk ke rumah, kita kebanyakan orang Malaysia, tak kira bangsa, semuanya buka kasut. Okay. Semuanya mementingkan kebersihan di dalam rumah. Means kebanyakan orang Malaysia, tak kira bangsa, bukan sahaja bangsa Melayu, bahkan bangsa Cina, India, tak kira bangsa apapun, semua orang di Malaysia take off the shoes before entering the house. So mungkin budaya ni adalah budaya yang tidak diamalkan di luar negara. Walaupun dia berada di luar negara, tapi dia terasa dalam hati dia, rasa seronok lagi kalau buka kasut dalam rumah. So itulah yang dinamakan mengutamakan budaya asal. Itu contohnya lah. Kedua ialah menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Bahasa ibunda, mother tongue, mother language tak boleh ubah.
Macam mana nak tahu bahasa ibunda? Whatever others language, you translate dulu kepada bahasa dalam otak you. Let's say you orang India. Sekarang you cakap English. Actually, from the English word, you have to translate back to Indian words, then baru you faham. At the same time, bila you nak cakap from the Indians word, not Indians lah, Tamil, and then you pronounce it by convert it into English. Itu dipanggil bahasa ibunda. Walaupun you sekarang berbahasa Jepun, tapi apakah bahasa ibunda you? You still back to the bahasa ibunda. That's why kita sebagai seorang manusia ada capabilities untuk menguasai berbagai bahasa. Sometimes ada orang boleh berbahasa sehingga 13 bahasa. Tapi normal dan biasa kita jumpa orang yang boleh berbahasa sehingga 5 bahasa dengan fasih. Itu saya pun banyak jumpa orang-orang yang boleh berbahasa banyak sehingga 5 bahasa. Okay. Ini berkaitan dengan bahasa. Tadi budaya, adat. Yang kedua ialah bahasa. Apa pun bahasa yang dicakapkan, dia akan balik semula kepada bahasa ibunda dia. Mengekalkan jati diri walaupun bersaing pada peringkat global. Ini penting. You pergi mana pun dalam dunia, you tetap rasa you orang Malaysia. Saya pergi mana pun dalam dunia, saya tetap rasa Malaysia is my home. I have to come back to Malaysia again. Sangat sayangkan negara Malaysia. Okay. Menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan, ini yang biasa kita buat lah. Mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Of course, in terms of kita ada dua produk, A dan B. A from Malaysia, B from overseas. Both of them have the same equal of quality. So which one you should choose? Of course, A. Not the B. So ramai orang, kenapa kita kena mengutamakan produk tempatan? So dia lebih menjana ekonomi untuk negara Malaysia. Dan yang paling penting ialah menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Once you berada di luar negara, you akan berasa seronok berada di sana, dan you tetap rasa diri you membawa sebagai duta teladan daripada negara Malaysia. So ini kita bincang dulu ciri-ciri dan sikap individu global. Itu orang yang ada market ataupun boleh bersaing di peringkat antarabangsa, tapi dalam masa yang sama masih mempunyai jati diri yang kuat terhadap negara Malaysia. Kita akan bersambung dengan part yang kedua berkaitan dengan lebih lanjut tentang unit 2 ini. Sekian, terima kasih.